Assalamualaikum, selamat pagi, menceriakan pagi anda dalam Apa Khabar Malaysia hari ini bersama saya Nurul Hidayah Umul. Tengok di warna pun warna dah ceria dan sentiasa mood yang ceria pagi ini memainkan peranan dalam pengurusan hari anda. Tapi kalau tak ceria tak apa, saya nak kongsikan antara tips-tips untuk menceriakan lagi hari anda. Pastinya bangun pagi-pagi tu kalau boleh kita tanamkanlah rasa syukur kepada kehidupan kita, kepada Tuhan kerana masih lagi diberikan nafas untuk menjalankan kehidupan yang serba menggembirakan ini. Dan keduanya, sambil-sambil itu boleh lakukan senaman regangan untuk mengelakkan stres dan dalam kepala pastinya adanya perancangan apa yang kita nak lakukan hari ini kan. Kerana tanpa ada perancangan mungkin kita rasa hari kita ni tiada maknanya. Dan sambil-sambil itu sarapan turut memainkan peranan yang penting. Kalau macam saya akan menikmati secawan kopi untuk menyegarkan diri dan pastikan anda juga turut mengambil sarapan untuk mengelakkan daripada anda mengalami mood yang stres. Sebenarnya kan, kalau nak menceriakan lagi pagi anda, mungkin anda boleh mulakan dengan mengambil sarapan-sarapan yang anda gemar. Kata apa, pagi-pagi kita dah tengok makanan tu, kita dah tersenyum kan. Macam itulah. Dan kalau boleh kan, sambil-sambil perjalanan nak pergi ke pejabat tu, kita sediakan hawa telinga kita dengan muzik-muzik yang menggembirakan, muzik-muzik yang menenangkan, yang menaikkan lagi mood kita untuk bekerja. Dan kalau boleh lagi, seharusnya kita mensyukuri kehidupan kita. Cuba ambil masa sebentar ya. Sedut nafas seketika, menikmati kehidupan yang serba menggembirakan ini. Kita fikir yang baik-baik dan insya-Allah pergerakan semuanya akan lancar. Dan seperti biasa dalam hari ini kita nak berkongsikan mengenai perkembangan berita semasa. Pastinya untuk pandangan anda, ini adalah berita yang baik untuk kita kongsikan mengenai perkembangan sains dan teknologi di mana pastinya dalam bidang pertanian membolehkan benih kokoh premium yang diusahakan secara amalan pertanian baik dihasilkan. Dan ini sebenarnya juga merupakan satu perkembangan yang begitu positif sekali dalam industri pertanian, khasnya untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pengeluar yang berdaya saing dan juga berteknologi tinggi. Lembaga Koko Malaysia LKM sentiasa membuat penyelidikan dan juga pembangunan untuk memastikan petani koko dapat menghasilkan produk biji koko premium. Dan kalau yang premium itu biji koko kering akan dijual pada harga RM15 sekilogram, manakala yang biasa mungkin harganya sekitar RM6 hingga RM7 sekilogram. Pastinya ada perbezaan ya antara kualiti premium dan juga yang biasa. Maknanya dengan menanam bukan sahaja benih yang baik dan premium, tetapi diusahakan secara amalan yang baik. Kalau semua dipatuhi mengikut standard yang ditetapkan, insya-Allah mereka akan mendapat harga yang lebih tinggi berdasarkan kualiti koko itu sendiri. Dan disebabkan itu kursus turut diadakan bagi memastikan para pengusaha koko ini dapat menerima panduan untuk menghasilkan penanaman koko yang berkualiti. Itu antara satu usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan dalam mendaya saingkan bidang pertanian. Dan ini pula kita nak kongsikan juga pastinya perkembangan yang menggembirakan. Sebenarnya hari Isnin ni saya suka berkongsikan perkembangan yang positif, yang menggembirakan kerana ia akan memandu mood kita ke arah yang lebih baik. Dan ini tahniah kita ucapkan kepada bintang muda yang meningkat baik iaitu Aira Azman. Muncul sebagai juara baharu acara wanita kejohanan squash kebangsaan edisi ke-38 selepas menumpaskan pemain lebih berpengalaman Nur Aina Amani Apandi dengan mata 3-1 semalam. Lebih manis lagi, ini merupakan kemenangan sulung di kejohanan berprestij terbabit selepas 4 penampilan yang bermula pada tahun 2018. Kiranya hebat ya. Aira ini tahniah kita ucapkan daripada 2018 beraksi. Tahun 2023 melakarkan detik yang manis apabila kemenangan sebagai acara wanita kejohanan kebangsaan, dan selepas ini beliau menuju untuk menjadi wakil negara. Dan mungkin Aira juga dilihat sebagai wajah baru ataupun potensi kepada pengganti Datuk Nicole David. Dan tahniah kita ucapkan sekali lagi. Dan ini pula adalah perkabaran berita yang saya kirakan satu usaha yang dilakukan oleh pihak TLDM, khasnya di bawah pemerintahan kerajaan negara, berjaya menyelamatkan nyawa dan bot yang mengalami kecemasan di laut, di mana kapal diraja KD Laksmana Tun Abdul Jamil telah pun menyelamatkan 14 mangsa di atas bot pancing Northern Hunter yang terapung selama 3 hari akibat kerosakan enjin berhampiran Pulau Perak. Dan saya yakin berita ini juga menjadi tular ketika
artikel ini di laman sosial di mana bahagian komunikasi strategik markas pemerintahan Armada bahagian Lumut dalam kenyataannya memaklumkan bertindak atas maklumat Pusat Operasi Markas Wilayah Laut 3 Pulau Langkawi mengatur gerak kapal Tentera Laut Diraja Malaysia itu yang sedang dalam penugasan operasi rondaan Selat Melaka ke lokasi bot bagi menghulurkan bantuan, dan kenyataan itu sekaligus menunjukkan KD Laksamana Tun Abdul Jamil telah menunda bot ke Pulau Segantang yang terletak sejauh 61 batu nautika iaitu kira-kira 110 km dari lokasi kejadian, dan setibanya pada 1.30 pagi bot itu diserahkan kepada pemiliknya untuk ditarik ke jeti berhampiran bagi kerja-kerja pembaikan. Dan alhamdulillah berita yang menggembirakan, kesemua bot mangsa yang terdiri daripada 9 pemancing dan juga 5 kru bot disahkan selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Dan ini sekaligus lagi insiden ini membuktikan komitmen TLDM dalam memelihara kesejahteraan komuniti dan juga maritim negara. Tahniah kita ucapkan. Dan 3 berita menarik telah pun saya kongsikan. Pastinya 3 ini memberikan impak yang begitu positif sekali. Dan untuk menceriakan lagi pagi anda, nak memudahkan lagi segala urusan anda, pastinya cuaca itu sangat memainkan peranan penting kerana dengan adanya cuaca yang baik, kita dapat melancarkan hari-hari dan juga tugasan kita. Mana tahu nak sidai kain ke, nak uruskan anak ke, nak rancang perjalanan ke lokasi yang lebih jauh ke, cuaca turut memainkan peranan selain daripada waktu. Okey, dan apa kata kita saksikan dulu ramalan cuaca hari ini, dan seperti biasa selepas itu kita langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Teruskan setia bersama kami. Baik, salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri mengulangi komitmen Kerajaan Perpaduan untuk menoktahkan masalah kemiskinan tegar tahun ini walaupun memerlukan dana tambahan untuk menjayakannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua kementerian dan agensi kerajaan serta barisan menteri kabinet akan berusaha keras bagi merealisasikan matlamat itu. Apa maksud hak Papua? Beli susu anak bayi tak ada rumah, tak cukup. Uniform sekolah tak boleh beli. Sudah ingat saya sebagai Perdana Menteri boleh tidur nyenyak dan fikir orang itu terabai. Kita selesaikan masalah kemiskinan tegar, menoktahkan kemiskinan tegar tahun 2023. Tak cukup 100 juta, tak cukup 200 juta. I don't care. Saya akan cari dan semua menteri, semua jabatan kerajaan mesti selesaikan masalah menoktahkan kemiskinan tegar tahun 2023. Itu janji saya, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program ceramah Mega Perdana di UK Perdana malam tadi. Turut hadir pada program berkenaan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, calon PHBN bagi Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa Kamri Kamarudin dan calon Dun Lembah Jaya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad atau lebih dikenali sebagai Ultimate. Dalam majlis sama, satu berita baik diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Fahmi Fadzil berkata semua penyedia perkhidmatan internet jalur lebar telah diarahkan untuk mengurangkan harga internet bermula September ini. Banyak perkara telah kita usahakan, termasuk internet prabayar yang lebih murah, dulu RM10, sekarang RM5. Kita juga ada internet jalur lebar yang lebih murah, dulu RM89 Unify, sekarang RM69, malah ada yang lebih murah. InsyaAllah bermula bulan 9, kita ada arahan kepada semua penyedia perkhidmatan internet jalur lebar, harga mesti dikurangkan lagi banyak. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang bertanya, apa kerajaan buat 8 bulan? Inilah kerja yang kita lakukan.
Perkara itu selaras dengan pelaksanaan standard mandatori mengenai harga capaian MSAP yang menyaksikan harga borong internet dikurangkan dan menjadi lebih murah. Baik, Barisan Nasional akan menggunakan strategi kekal dan rampas pada PRN di 6 negeri dalam usaha memastikan kerajaan perpaduan dapat menguasai negeri-negeri terbabit. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, mengambil kira mood pengundi, beliau optimis gabungan BNPH mampu kekalkan kemenangan di 3 negeri iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang serta merampas Kedah, Terengganu dan Kelantan. Boleh jadi kan untung sambut timbul, untung batu tenggelam kan. Mana tahu setiap dalam pilihan raya dia adalah pilihan raya yang berbeza ya. Berbeza, permainan bola pun berbeza, setiap kali permainan yang lain dia berbeza. Dan boleh jadi kita tak dapat sepakan penalti di akhir masa, mana tahu kan di Kedah kita dapat penalti, di Terengganu kita dapat penalti, boleh menang. Beliau yang juga pengarah pilihan raya Barisan Nasional berkata demikian selepas majlis pemimpin bersama masyarakat di Kuala Sawah di Seremban pada Ahad. Calon Dewan Undangan Negeri Rantau ini dilaporkan berehat 3 hari kerana dijangkiti virus influenza namun sudah mula turun padang berkempen sejak Sabtu. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Okey, selamat bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini pakaian saya berfashion-fashion. Helena pun cantik sedondon juga dengan saya sebenarnya. Dan menggambarkan topik kita yang menarik hari ini. Betul, kita nak berbicara tentang fashion dan bagaimana fashion dapat menjana keuangan dan usahawan. Dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Bersama kami di studio pada ketika ini kita ada Presiden Moda Junaidah Ishak atau lebih dikenali sebagai J. Hai J, terima kasih. Hai, selamat datang. Terima kasih. Okey J, kita pagi ni kita nak berfokus mengenai inisiatif Madani untuk mendukung keusahawanan fashion. Dan kita lihat industri fashion ini bukanlah sesuatu yang baru dalam industri tanah air, dan Moda sendiri merupakan persatuan perekat fashion telah pun secara aktifnya di tanah air ini sekitar 33 tahun dan secara rasminya telah pun berusia 32 tahun. Satu usia yang begitu matang sebenarnya. Betul? Ya. Dan kita nak tahu juga pandangan Moda terhadap dan juga peranan Moda dalam industri fashion ini sendiri bagaimana? Okay. Terima kasih Helena dan Nurul. Terima kasih bernama kerana telah menjemput Moda untuk berkongsi our insights. Okay. So Moda is Malaysia Official Designers Association. Yes, kita establish secara rasminya 25 September 1991. So Moda ni memainkan peranan utama dalam memperkasakan industri fashion tempatan, fashion tanah air. So di sini kita punya fokus utama adalah untuk membantu ahli kita iaitu perekat fashion dalam mencari peluang untuk memperluaskan pasaran dan untuk mengantarabangsakan karya rekaan mereka. So kita beri peluang, kita provide platform for them. So dalam konteks inisiatif Madani ni, there's a few things yang kita akan nak menyuarakan. Sebab sebelum ni kita tidak ada platform untuk menyuarakan pendapat atau menyuarakan pandangan kita atau mensyorkan kepada kerajaan. So dengan inisiatif Madani ni kita daripada kita memerlukan seperti bantuan seperti pembiayaan, platform untuk memasarkan produk, mengambil bahagian di pameran ataupun pertunjukan fashion di antarabangsa. Sebab sebelum kita sampai kepada perekat fashion, sampai kepada tahap tu, kita mesti memberi pendidikan. Pendidikan kena buat penyelidikan tentang trend, tentang pasaran global tu macam mana, customer insights, customer behaviour, and it all depends on dia orang punya rekaan masing-masing. So we really need help from the government in terms of to support the industry fashion itself, because fashion tourism is the in thing now. Yeah. Yes, and kalau Malaysia tak tap into all these creative people that we have, sayanglah, kan? Because
this is the time when kita akan promote, sebab setiap mereka fashion yang pergi menggayakan, persembahkan koleksi mereka yang baru, dipentas mana-mana, di New York ke, di London ke, di Milan ataupun Paris ataupun Indonesia for that matter. We are representing Malaysia. They are representing Malaysia. And we should be proud of our culture, warisan kita, bakat yang ada di Malaysia kita sendiri. Baik, mungkin Jay boleh kongsikan berapa ramai pereka yang bernaung di bawah Moda pada ketika ini? Pada ketika ini kita bertukar-tukar ya, because membership is yearly. So yang mana yang dah yang menjadi renowned designers tu, dia keluar, and then new emerging designers masuk, and then we help develop them. So right now selalunya on the average is about almost 100 fashion designers. So yang one thing about Moda ni, ahli kita terdiri daripada berbilang bangsa. Lepas tu those designers yang duduk di Malaysia, walaupun daripada warga negara yang lain, kita pun terima. So it's a fashion community by itself. So kita perpaduan lah tu. Nak tanya juga bagaimana kerajaan boleh mengaplikasikan komuniti berbilang kaum, berbilang bangsa dalam dalam Moda itu sendiri untuk kita aplikasikan dalam mungkin majlis kerajaan ataupun apa-apa majlis utama di Malaysia ini. Bagaimana? Dengan melibatkan mereka. Contoh, kalau masuk untuk persidangan, jemput mereka datang. Jemput mereka untuk mengambil bahagian. Mereka boleh menyuarakan pendapat tentang isu-isu tentang cabaran dalam industri fashion tersendiri, fashion ni lah. So then, bila mereka dapat menyuarakan pendapat, government, kerajaan boleh mengambil all those points and take into action untuk melaksanakan dasar program ke, yang untuk memajukan industri fashion tersendiri. Dan also, you see, when you dalam majlis-majlis keramaian ni semua, para pemimpin, saya sebagai Presiden Moda ni, saya syorkan pakailah dan banggalah dengan rekaan busana pereka fashion tempatan. So bila pergi ke majlis lawatan, buat lawatan rasmi, attend majlis-majlis antarabangsa, majlis rasmi, be proud that you are wearing your own fashion, Malaysian fashion designers punya busana. Tak kira lah pemimpin lelaki ataupun pemimpin perempuan. This is the time. So bila mata dunia ni tengok apa yang para pemimpin pakai, tak kisah pemimpin, pegawai-pegawai pun yang entourage yang pergi tu pun silalah pakai. So baru kita boleh sampai kepada tahap yang, hey, if the leaders are proud of them, there must be something. So let's bring them that. Baru kita boleh, dia akan kita sediakan platform. Itu dia. Not just baju ya. It could be accessories, it could be handbag, it could be shoes, it could be any accessories. Ladies will love it. Mula membudayakan dulu ya. Kita seharusnya membudayakan untuk mencintai fashion tempatan. Sebenarnya kita kalau lihat Helena kan, kat luar tu, kalau kita tengok orang luar tu sebenarnya lebih menghargai gaya-gaya kita. Kalau pelancong datang ke Malaysia, mereka menggayakan kain sarung, kain batik dan juga, tetapi kita pula sebaliknya menggunakan hanya di rumah sebagai bahan basahan sahaja. Dan saya kira itu adalah satu idea yang baik, bukan sahaja untuk mempromosikan kebudayaan kita, tetapi juga orang kata free marketing untuk pihak pelancong di luar. Betul. Okey, Jay, kita nak tahu juga setiap tempat pastinya berdepan dengan kekangan ataupun permasalahan. Sekarang ni kita nak kaji ataupun kita nak menyelam daripada skop apa yang sebenarnya usahawan fashion di negara kita ini perlukan bantuan daripada pihak kerajaan, dana dan peluang ataupun daripada segi untuk membawa mereka ke tahap antarabangsa. Bagaimana? Kedua-duanya. Dana dan menyediakan platform untuk mengantarabangsakan fashion Malaysia. So in terms of dana, first macam kita I mention tadi, dana adalah untuk buat research, pendidikan. Yes, we do have fashion school, fashion academy and all that. Tapi bila mereka jadi graduan, selepas mereka graduate, they want to run their own business.
who's going to assist them? Siapa yang akan bantu mereka? So this ini persatuan memainkan peranan to groom them, because we also accept fashion students to come, because kita ada mentor dan kita akan adakan program mentee. So in terms of dana, yes, we need mereka fashion ni dia memerlukan dana untuk produksi koleksi baru, untuk inventory, untuk mengelolakan bisnes, untuk pemasaran. There's a lot of cost here. And then every time fashion show, yes, kita akan tengok fashion show tu macam free to attend, free to view. But backstage is the makeup artist, is the stylist, is the hairstylist, is the models you have to pay. And kos-kos yang lain juga. Kos-kos yang lain. So dana tu amat penting. And then especially kalau macam kita pergi pertunjukan fashion, bagi bahagian pertunjukan fashion di luar negara, logistik, accommodation and all that. So kita sebenarnya amat berterima kasih dengan agensi kerajaan yang banyak membantu kita, iaitu seperti Matrade, seperti Tourism Malaysia yang telah banyak membantu kita. Tapi we need more in order to go to many other places. So dana, yes. Satu lagi antarabangsa ke, yes, create platform. Matrade ada 46, tak silap saya, offices worldwide. So this is when kata, okay, so we can be, Moda boleh mainkan peranan in terms of, we'll select the designers yang akan pergi according to dia orang punya rekaan masing-masing, how we going to promote. So this is when fashion tourism comes in. Not just them coming here, but we go over there to get them to come here to Malaysia. Okey, tapi bagaimana Encik nak menangkis tanggapan bahawa ala fashion, mereka fashion ni semua jual baju mahal-mahal and everything. Kenapa perlu diberi dana kepada mereka walhal mereka akan mendapat keuntungan daripada hasil kerja mereka itu sendiri? So macam nak jawab soalan ni? Must remember yang apa yang I mention tadi, the cost behind it is not, macam mana kata, orang tak tahu what's happening behind the scene. Orang tak tahu macam fashion runway, orang boleh nampak semua yang kat depan saja. Backstage tu adalah banyak benda berlaku, and then itulah kos-kosnya. By the time baju tu keluar, by the time baju tu beli, kalau you ikutkan nak kos model, kos benang, kos semualah kos, berapa je margin diorang? Kita tak banyak. So when it comes to this, itulah kita kena inisiatif Madani ni perlu membantu untuk menengahkan lagi nasi tempatan, because we have a lot of resources nationwide, but not many people are tapping into it. Itu yang macam sayangnya. Saya ni bukan perekat fashion tau, tapi saya passionate tentang fashion itself. So macam hari ni saya pakai batik tektura. Okey. Kita nak tahu juga setakat ini Moda sebagai persatuan perekat fashion, apa peranan Moda dalam membantu usahawan fashion ketika ini? Okey, kita ada I nak bagi tahu you kita punya tagline. Our tagline is menggerakkan pertumbuhan melalui kolaborasi, inovasi dan advokasi. So, first we touch on collaboration. We have been collaborating with fashion councils from other countries. So we have Russian Fashion Council, we have Singapore Fashion Council, Indonesian Fashion Council, Fashion Chamber, and many other countries. So this is when kita sekan platform, okay, you want to come here, we want to go there. Okay. So it's a bilateral move, because fashion is fashion. But fashion ada beberapa koleksi tertentu seperti couture, ready to wear. So it all depends on the season. And then bila kita sediakan platform kolaborasi, okay, you showcase, okay, contoh KL Fashion Week. Kita Moda collaborate dengan KL Fashion Week, menengahkan selected ahli untuk KL Fashion Week. So different busana, different couture. Then we have Tower Fashion Eleganza, which is coming up on September. That's going to create Malaysia Book of Record. Okay, the highest fashion runway. So di situ kita bagi. So we work with so many organisers. And then kita punya own event akan berada di Mihas, where we Moda akan anjurkan forum fashion, pertunjukan fashion, pameran modest fashion, bengkel fashion. So
our ahli-ahli kita semua ni dapat mengambil bahagian dan proud of their creation, proud to tell people, this is my creativity, hasil karya mereka, penat lelah mereka. I feel them very much. So actually kita punya kalender ni dah sebanyak jenis platform, whether it's latihan, whether it's pertunjukan, whether it's bengkel, whether it's to connect them to buyers, to international and local buyers pun itulah kerja-kerja mudah. Baik, Ji, kita nak tahu juga sering kali wujud satu stereotip. Industri fashion ni kecil je, tak boleh nak dikembangkan dan ataupun apa saja. So bagaimana Ji nak menafikan kenyataan ini? Ya, saya akan nafikan. Okey. Stereotip tu tak betul. Okey. So Malaysia ni macam yang kita kata, full of resources, full of creativity. And when we go to apa yang kita ada ni, produk-produk kita ni sangat unik. We call it village craftsman. Okey. Produk-produk unik ni lah yang pembeli daripada antarabangsa ni tercari-cari. Because industri fashion domestik ni, produk yang unik ni lah yang akan diorang cari, yang hanya terdapat dalam sesebuah negara. Different country, Vietnam has something else, Indonesia has something else, Malaysia have a lot to offer. So now, take them all, how should I say, develop it. So industri domestik ini perlu diasah, dibina dan dikembangkan lagi supaya pasaran antarabangsa ni boleh tengok, this is where we source. This is batik, this is sulaman, this is the tenunan. So ini memerlukan pemasaran. Ini memerlukan people to talk about it. There's a lot of things that we have to showcase to the world. Yang Malaysia ni penuh, kita banyak resources in terms of pertanian and all that, tapi in terms of fashion, you be amazed sometimes bila you pergi kat different states, they have different type of unique products, like, hey, you can sell this. But before anybody has tapped on it, outsiders, why don't kita sendiri Malaysian tap on it to bring it out to the world? So yes, saya nafikan industri domestik ini terlalu kecil. Tak, sebenarnya dia besar. Cuma dia belum capai tahap potensi dia yang sebenar. Saya setuju ya, bagi J, sekiranya kecil atau besar itu adalah memainkan peranan kita. Sekiranya kecil, kitalah yang perlu membesarkannya. Dan terima kasih kepada J, merupakan tetamu kita, merupakan Presiden Moda untuk inisiatif Madani dukung keusahawanan fashion, dan sama-sama kita mendoakan dan mengharapkan kejayaan dalam industri fashion tanah air yang seharusnya kita lihat ya boleh berkembang maju. Dan pakaian saya hari ini pun daripada Yan's Creation, merupakan antara pereka fashion tempatan juga. Dan terima kasih kita ucapkan kepada J sekali lagi. Helena, daripada fashion, kali ini kita nak berkembang kepada pelancongan pula. Betul, pelancongan boleh, sukan ekstrim juga boleh. Jom kita saksikan VT tentang paragliding dan juga faedahnya. Paragliding merupakan sukan yang ekstrim di mana peserta dan pilot membuat penerjunan dari puncak bukit, membolehkan anda terbang seperti burung di udara. Memandangkan sukan udara ini semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia dan juga pelancong dari luar, ia dijadikan salah satu tarikan pelancong negara. Pastinya pengalaman ini menyeronokkan. Namun jika tidak mengikut prosedur dan ciri-ciri keselamatan yang betul, ianya bakal mengundang masalah atau insiden yang tidak diingini. Kalau passenger yang memang pada awalnya biasa, dia akan mengalami sebelum buat penerbangan ni, ada juga yang orang kata terlalu teruja, ada yang terlalu panik pun ada. Dia nak fly, tapi perasaan takut tu ada. Sebagai pilot, kita juga kena profesional dalam mengatasi ataupun handle kepada bagi passenger-passenger yang mempunyai perasaan macam ni lah, lebih-lebih yang panik tu. Okey, kita biasanya kita akan brief dia dan berikan keyakinan kepada dia lah. Pengasas Cloudbest KKB Paragliding Park, Muhammad Nazri Sulaiman, amat mementingkan keselamatan dan prosedur operasi standard SOP dalam memberi servis yang berkualiti buat semua pelanggannya. Pilot ni pasti kena ada disiplin untuk mereka, untuk bagi diri masing-masing. Maksud disiplin ni, macam untuk paragliding ni, kita
akan terbang, yang pertama kita melibatkan weather condition. Sebelum kita take off, kita kena pastikan sekarang ni sesuai untuk kita terbang, selamat atau tidak. Itu yang pertamalah, berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan masing-masing. Tapi biasanya kalau di KKB ni, kita, macam saya adalah orang yang bertanggungjawab memastikan pada masa itu selamat atau tidak, walaupun pilot punya decision, tapi tetap juga bergantung kepada operator lah, maksudnya macam saya lah yang bertanggungjawab. Okey, yang keduanya berkaitan dengan equipment, maksudnya pilot tu pastikan equipment yang digunakan adalah selamat untuk digunakan. Dan yang ketiganya adalah segi attitude. Sebenarnya, banyak manfaat yang boleh diperolehi daripada sukan paragliding. Antaranya, ia membantu keseimbangan dan postur badan, meningkatkan tenaga dalam tubuh badan dengan adrenaline rush, dapat menghirup udara yang segar, membina kekuatan otot pada lengan dan kaki, dan memberi peluang untuk merasa bebas. Bebas dari kekuatan, dari tekanan, dari kegelisahan dan dari graviti. Buat penggemar sukan ekstrim yang mahu mencuba sukan ini, pastikan anda memilih syarikat paragliding yang berdaftar dan ikut arahan yang diberi daripada juruterbang ketika menjalani aktiviti ini bagi mengelakkan kemalangan dan insiden buruk berlaku. Andrew Ramsey, Ginhawa, Philippines. Tommy Alejandrino, the baseball player, Philippines. Datuk Tamimi Sirega, Perjalanan Pertama, Malaysia and Indonesia. Hui Yaleng, Fathers, Cambodia. Amirul Effendi, Perbet Sapu, Malaysia. And the award goes to Datuk Tamimi Sirega. Itu dia Anugerah AIFA 2023, satu momen yang begitu manis dan cukup bermakna apabila kemenangan nampaknya dirangkul oleh pelakon tempatan, dan lebih manis lagi bukan sebarang pelakon yang penuh dengan pengalaman. Betul, dan untuk itu kita bawakan pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik untuk anugerah Asian International Film Festival Awards yang baru saja berlangsung di Kuching 3 hari lalu. Terima kasih Datuk Tamimi Sirega kerana sudi bersama dengan kami. Tahniah. Itu dah tadi muka Datuk kan, waktu diumumkan sebagai pemenang agak terkejut sikit Datuk kan? Memanglah pasal yang daripada Vietnam, daripada Filipina, daripada Kamboja. He's a very good actor, very good play sebenarnya, seperti The Fathers tu. Tapi temanya hampir sama. Daddy issue. Ya, elder issue dan sebagainya. Dan terima kasih juga untuk Arif. Arif pengarahnya dan penulis skripnya. Pengarah filem Perjalanan Pertama ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita tahu perasaan Datuk 50 tahun, 5 dekad berkecimpung dalam industri dan seni ini, anugerah yang pastinya meninggalkan kenangan terindah untuk Datuk sendiri. Datuk rasa apa yang menyebabkan kemenangan Datuk dalam filem Perjalanan Pertama ni? Tak tahu, because skripnya bagus kot. Pandangan Arif pula, adakah skrip yang bagus merupakan faktor kemenangan?
Sebenarnya untuk faktor kemenangan sebenarnya kami sangat percaya pada objectivity para juri. Karena juri di festival AIVA ini internasional, ada dari Malaysia, ada dari Turki, ada dari Vietnam, ada dari Indonesia juga. Jadi mungkin mereka yang lebih tahu jawabannya. Cuman memang sejak awal menulis skrip perjalanan pertama ini, saya memang sudah membayangkan bahwasanya saat menulis itu yang akan memainkan itu memang Bapak Dato' Ahmad Tamimi Siregar dengan cucunya bernama Muzaki Ramdan dari Indonesia. Dari situ saya sudah menikmati prosesnya dan alhamdulillah beliau mendeliver itu dengan baik di depan layar dan beliau sangat dedicated untuk itu selama syuting dan beliau bermain Vespa tanpa stuntman dan beliau mempunyai waktu, menyediakan waktu untuk acting laboratory bahkan 2 bulan sebelum syuting dimulai. Dari situ sudah tampak kalau beliau sangat bersungguh-sungguh untuk peran ini. Okey, itu dia antara yang menarik. Arif, kita nak tahu juga mengenai perjalanan pertama, kisah dan juga perjalanan kisah filem ini bagaimana jalan ceritanya? Oh iya, film ini bercerita tentang seorang kakek umur 70 tahun yang hanya hidup berdua dengan cucunya umur 10 tahun. Dan cucunya mulai ingin bertanya, kenapa kita berdua saja? Sampailah someday kakeknya mengajak cucunya ini dalam sebuah perjalanan menggunakan Vespa. Dan kemudian itu yang membuat mereka saling terbuka dan mengetahui apa sih sebenarnya apa yang terjadi bagi si cucunya ini gitu. Kemana ayah dan ibunya. Dan seperti kita dapat lihat di kaca televisyen pada ketika ini, inilah perjalanan dua Datuk dan juga cucunya. Baik, Datuk, kita nak tanya cabaran untuk dalam filem perjalanan pertama ni apa? Apa yang paling mencabar? Cabaran, because it is profession and passion, dia cabaran itu hanya dari dalam saja. Cabaran mungkin fisikal. Fisikal maksudnya bermain Vespa di umur 72 tahun, cilok tengah jalan, on real road, kita tidak koreografkan, kita tidak plan transportation sendiri, tetapi di real transportation. Dan walaupun kita dah latihan sekali, 2 kali, 3 kali di props dan equipment, jadi apabila di real waktu shooting tu, ya, the challenge tu real. Pertama, keselamatan cucu di belakang. Dia hanya berbekalkan kepercayaan saja, dilindungi dengan lukisan yang sebesar itu, dengan keadaan trafik yang benar, yang mencabar. Antara karakter, jangan sampai terlupa, cucu di belakang, keselamatannya perlu dijaga. There is challenge. Yang lain tu insyaAllah tak ada apa-apa, kan hanya diri sendiri. Tetapi challenge dengan cucu tu memang itulah chemistry latihan yang dibuat oleh Arif antara saya dengan cucu. Untuk minggu pertama kami dipanggil laboratory rehearsal training. Jadi dari situ juga bermula skrip baru, draft baru. Ya, draft pertama, draft 4, draft kelima. Akhirnya waktu syuting saya draft ke-7. Jadi skrip tu berubah dari 1 sampai 7 tu melalui proses latihan dan sebagainya. Kerana cerita yang dibuat tu dinamik. Dia dari latihan, dari itu dia nampak inspirasi baru lagi tambah lagi. Waktu syuting, draft 7. Okey. Itulah dia antara risiko ataupun yang sering berhadapan oleh dalam bidang seni ya, khasnya dalam ini adalah penambahan. Apabila kita memegang sesuatu watak dan perwatakan yang diberikan itu, yang perlu kita buat ialah bedah dulu. Characterization in between the line, behind the line, before the first page and after the last page. Yang tak tertulis itu yang kita kena lihatkan, kita kena kaji. Not what is written. Written is there. Tetapi sebelum first page, kemudian selepas last page apa. And between the line tu perlu dikaji lagi apa maksud line itu. Line and between the line. Dan macam Arif, dia dah melihat saya dari awal 2017. Ya, mula skrip tu 2019 baru menjadi.
Selepas penglibatan pertama saya dengan Arif dalam 2017, Surau dan Silek dalam Bahasa Minangkabau. Dan yang ini filem ketiga beliau dan filem pertama saya memegang peranan pertama sejak usia apabila mencapai 72 tahun. Baru pertama kali saya memegang peranan pertama. Sebelum itu saya pertama kali memegang peranan supporting tahun 87. I won the award. Lepas tu tak ada. Lepas tu cameo kecil-kecil, pelakon undangan. Jadi I think that's the end of my career in film. Tapi kejayaan Datuk filem ini membuatkan kita sebenarnya merasakan bahawa age is not satu masalah dan you boleh buat apa sahaja, berapa umur pun, bila-bila, dan rezeki Allah itu. Dan saya berterima kasih kepada Arif kerana dia melihat ability, capability yang ada pada saya, yang dia bongkarkan dalam satu watak perwatakan yang di luar kotak fikir saya. Saya tak terfikir tokoh seperti itu pernah wujud. Itu tokoh itu tokoh fiction, but make it real. Bayangkan Nobel Prize winner dalam bidang seni halus kemanusiaan. Belum ada. But he created. But make believe. Ada ke? Belum. Kita orang dia yang create. Nobel Prize. Dan watak itu menjadi, alhamdulillah, ditambing pula dengan pelakon cucu saya itu memang he's a good actor. Dan sayang sekali lepas filem ni dia tidak boleh lagi jadi kanak-kanak. Dia dah mula pecah suara dia. Baik, Arif, kenapa Datuk? Kenapa memilih Datuk? Dan kalau kita lihat daripada pelakon-pelakon yang berada dalam cerita perjalanan pertama ini, Datuk satu-satunya pelakon Malaysia? Ya. Kenapa Datuk? Pertama, memang saat penulis itu saya sudah memikirkan Datuk. Karena saya melihat ini kisah tentang seorang pelukis terkenal, mempunyai nama baik di Asia, bahkan di dunia, sampai mendapatkan Nobel Prize. Tapi itu semuanya fiction ya. Tapi di suatu titik terpuncak dia di saat ketika muda itu, dia melupakan satu hal yang paling mahal dalam hidupnya, yang tidak bisa dibeli, ialah waktu. Jadi saya melihat bagaimana background Datuk dulu waktu dia muda, bersekolah sempat juga ada background melukis. Terus Datuk memang di dunia keaktoran juga. Dan saya memang melihat rasanya tangan saya saat menulis itu memang mengarahkan pikiran saya itu untuk Datuk gitu. Itu dia takdir. Dan bagi Datuk sendiri ya silakan. Satu lagi saya juga men-challenge diri saya sendiri ketika tidak banyak mungkin film-film yang menjadikan orang tua sebagai lead actor. Jadi itu juga tantangan bagi saya, apakah saya bisa mewujudkan cerita ini sebagai cerita keluarga, family without family. Jadi family movie without family itu sebenarnya salah satu pesannya. Jadi mengapa orang kakek dan cucu ini hanya hidup berdua? Jawabannya ada di film itu dengan segala dimensi kehidupan yang mungkin kita semua pernah rasai atau akan merasai itu. Itu dia. Kalau terlambat menonton boleh tengok di Amazon. Ada di Amazon sekarang. Bagi Datuk sendiri, untuk kejayaan ini Datuk dedikasikan kemenangan ini kepada siapa pastinya? Sebenarnya kepada almarhum sisi saya. Beliau sentiasa bermimpi. Sebenarnya menjadi isu juga kami. How long you to accept small part? Kata, that's the only offer I have. Impian dia untuk melihat saya memegang peranan utama tu makin lama makin sampailah dia tak ada. Waktu saya menerima tawaran ini, masa itu dia bedridden. Jadi selepas pulang itu dah COVID. Selepas COVID dia pun pergi. Dan beliau tidak melihat, dia tak melihat kejayaan hasil dari film ini, isteri. So my winnings I dedicated for her, yang dia sentiasa mengimpikan I want something. Alhamdulillah. Sorry. Tahniah ucapkan dan semoga usaha kali ini dilihat
orang kata pencapaian untuk Datuk sendiri dan kepuasan Datuk sebagai satu benchmark lah dalam industri seni yang telah diceburi dalam tanah air. Dan begitu lama, siapa sangka rezeki itu sememangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan dia tak salah alamat. Tidak pernah salah alamat. Dan pastinya bagi Arif sendiri mengenai kepuasan dan juga adanya chemistry di situ untuk bekerjasama dengan Datuk. Dalam masa sama mungkin Arif boleh kongsikan juga momen-momen ketika jalan penceritaan, ketika berlangsungnya adingan ataupun dalam proses pembuatan filem itu sendiri, cabarannya bagaimana berdepan dengan cabaran dan cara mengatasinya. Pertama, cabaran itu sebenarnya muncul dari diri saya sendiri gitu. Ketika saya hanya membayangkan ada seorang kakek tua umur 72 tahun meninggalkan istrinya di Malaysia dalam keadaan sakit untuk menjawab permintaan dari istrinya itu gitu. Jadi itu sebenarnya selama syuting kita lebih kurang dari persiapan itu lebih kurang 1 bulan ya di Indonesia, dan beliau di sana, dan saya memikirkan apakah beliau pikirannya akan terpecah, fokusnya akan terbagi. Ternyata Bapak Datuk Tami sangat profesional untuk itu, dan mungkin karena doa istri beliau juga almarhum bisa membuat semuanya berjalan dengan baik. Tapi cabaran yang membuat kami paling takut saat itu adalah ketika ada sebuah adegan yang turun bukit pakai Vespa, jalannya kecil, 4 kaki. Di sebelah pinggirnya itu jurang. Itu sangat berisiko sekali, dan itu yang membuat kami semuanya pada saat itu ingin memakai stuntman atau stunt rider, tapi beliau menolak. Dan kami berpikir apakah ini akan menjadi kesalahan yang paling fatal untuk kami semua, tidak melarang beliau gitu. Tapi akhirnya Allah mudahkan untuk itu. Karena berbeda kan bermain Vespa di jalan lebuh raya kalau di sini sebutnya, dengan di perbukitan seperti itu. Dan Datuk, kenapa mengambil risiko itu? Malu lah. Kita dulu kan main Vespa. Oh, masa mudanya mana Vespa ya? Oh, saya nak tunjukkanlah. Okey, faham. Mampu lagi Datuk Tapi alhamdulillah lepas tiba balik 3 hari lepas seminggu ya. Ya. Seminggu habis syuting saya balik, dan saya ke Bali 3 hari untuk urus bisnes. Balik kalau KL lockdown. Bayangkan kalau sangkut lockdown, betul total lockdown, dan tak berapa bulan selepas itu arwah pun pergi. Dia tak sempat tengok apa pun, tak sempat tengok. Salam takziah. Cuma foto-foto je lah tengok. Baik, Arif, semasa diumumkan filem perjalanan pertama ini dinominasikan untuk pelakon lelaki terbaik, harapannya bagaimana? Dan selepas menang pelakon lelaki terbaik itu, apa yang diimpikan? Okey. Sebenarnya kami juga surprise ya. Saya waktu malam nomini itu tanggal 2 hari bulan itu saya masih di Indonesia. Dan sebenarnya perjalanan pertama dinominasikan untuk 2 kategori, Best Actor dan Best Film. Best Film. Jadi saya berbicara dengan istri saya bahwasanya saya datang itu memang untuk karena saya senang ke festival film, tapi bukan tidak punya ekspektasi lah untuk menang gitu. Tapi ketika salah satu dari kategori itu kita dapatkan, dan saya langsung terpikir secara manusiawi, secara lahiriah, saya merasa memang ini pantas untuk Datuk Tamimi. Dan setelah ini mungkin setelah terlahir kembali, beliau harus diberi challenge yang baru lagi. Alhamdulillah. Okey. So apa projek selepas ini? Mungkin dalam perancangan atau apa? In development sih. In development. Jam 3 pagi hari. Dalam 3 pagi 5 hari bulan. Ya. 6 hari bulan. Okey. Dan bagi Datuk sendiri, ini merupakan satu kemenangan yang begitu manis sekali dalam sepanjang pencapaian Datuk dalam bidang kerjaya seni yang telah pun diceburi. Dan adakah dengan kemenangan ini ianya dilihat menyuntik semangat Datuk untuk kembali aktif semula dalam bidang seni ataupun bagaimana? Memang saya masih aktif since ever, cuma tak berlaku dekat tahun. Saya membuat karya orang lain, mengarah karya orang lain, dan tahun lepas award yang berikutnya yang ke-12
untuk directing saya melalui drama bersiri Ayahanda. Tetapi berlakonan hanya cameo saja, tak pernah dalam tu. Tapi saya banyak kerja-kerja pengarahan belakang dan baru selesai untuk 30 episod masa puasa yang lalu di Kelantan untuk puasa tahun depan. Dan sekarang dalam final treatment untuk post production filem saya Denu melalui Grand Finas, insya-Allah akan masuk pasaran tahun depan kot. Tetapi saya lebih menumpukan kepada festival international dulu kerana corak filem seperti itu harus keluar dulu. Dan itu filem pertama Datuk sebagai pengarah ya Datuk? Filem pertama sebagai pengarah untuk filem layar lebar at the age of 73. Banyak kejayaan yang orang dah cipta 25, ni. Kita nak 25 dah 3-4 filem, kita 73 baru berani buat. Jadi pulang syuting perjalanan pertama tahun 2020, tahun 2022 Datuk baru mungkin itu yang namanya semesta yang mendukung ya. Setelah pulang syuting, filmnya belum rilis lagi. Setelah pulang syuting film menjadi pelakon utama, lead actor, beliau terchallenge atau terbakar juga semangatnya untuk membuat film pertama gitu. Jadi yang dimaksud Datuk tadi itu award beliau tahun 87, rentang waktu 37 tahun hari ini dapat award ini, itu di dalam dunia film ya. Tapi kalau drama TV dan lain-lain itu beda segmen lah menurut beliau. Baik, Datuk. Kan selalu ni lah orang kalau dah dapat pelakon, kalau dah dapat award and everything, harga akan naik, family lah nak demand. Datuk tak nak rasa ke pengalaman tu? Kalau tolak banyak langsung tak ada job. Mana tahu lepas ni banyak. Sebab kita tak banyak ribu dalam IG, dalam IG, tak banyak ribu dalam FB, tak tak banyak ribu dalam TikTok. Jadi itulah hakikat. Jadi kita harus terima dan pasrah, dan kalau boleh kita laksanakan. Nak cuba mendekati tapi kita tidak mahir dan tidak akrab dengan teknologi. Jadi harus ada yang bantu. InsyaAllah selepas ini saya ada podcast sendiri, dan saya cuba mengambil sebanyak mungkin senior dalam bidang seni supaya laluan hidup mereka itu terekam. Jadi kalau mengharapkan orang lain mungkin tidak berlaku. Jadi saya laksanakan dulu. Ramai yang dah melampaui 70-60, tetapi di zaman awalnya memang dia utuh dan kukuh dalam bidang itu. Tak kira bidang apa, dalam seni visual, seni penulisan dan sebagainya, kita akan berbual uncensored. What is your past life and what you going to do now, dan sebagainya. Jadi insyaAllah. Dan bagi Arif pula ya, yang kita lihat sinonim sebagai pengarah filem kisah kehidupan ya, dalam kisah perjalanan pertama. Dan mungkin Arif boleh nyatakan keinginan ataupun minat Arif dalam bidang seni pengarahan ni tertarik kepada filem genre mana sebenarnya? Sebenarnya saya tidak pernah mendikotomi saya punya genre, tapi dari 3 filem yang sudah saya tulis dan saya arahkan, mungkin kecenderungannya ya menurut para penonton itu saya tuh fokusnya kepada family movie dan anak-anak. Jadi saya ingin mengisi satu ruang yang mungkin kedepannya ada bermanfaat bagi para keluarga, anak-anak, di antara banyak genre lain yang mengisi tontonan di Pawagam maupun di international streaming platform. Baik, kita ucapkan selamat pagi jaya kepada Arif dan semoga itu semua akan menjadi satu kenyataan. Masih belajar lagi. Terima kasih juga Datuk Tarmini kerana sudi bersama dengan kami, dan itu saja yang dapat kita kongsikan hari ini. Dan AKM ataupun Apa Khabar Malaysia dah sampai ke penghujungnya. Saya terima kasih kepada Aisyah, terima kasih kepada Syirfan, dan terima kasih kepada Bernama TV. Dan kita ucapkan ini merupakan satu kejayaan, satu permulaan, bukannya pengakhiran. Ya, insyaAllah mungkin 2004 akan kemari lagi. Kita teruskan. That's the next step. Ya, tadi kita ucapkan sekali lagi. Dan mungkin lepas ni kan, Helena, bidang perfilman kita ni kena tukar persepsi. Kita kena bawa kisah-kisah kehidupan untuk diangkat seterusnya daripada kisah-kisah cinta semata kan. Betul. Itulah dia. Dan sampai di sini saja saya Nur Hidayah Umul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Pagi hari terus bangkit yakin